Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya rasa semua dah dengar dah bait lagu yang disampaikan oleh kumpulan Hijaz tajuk Rasulullah. Di dalam bait lagu tersebut ada menyebut tentang sirah Rasulullah. Jadi insya-Allah dalam video kali ini kita akan bawa satu sirah yang berlaku pada zaman kehidupan Rasulullah. Sebelum tu, kita tengok dulu secara ringkas tentang biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad atau nama penuhnya iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim telah dilahirkan di rumah Abu Talib di Makkah Al-Mukarramah pada tahun Gajah yang bertarikh 12 Rabiul Awal. Nama bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Manakala nama ibu baginda pula ialah Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Baginda telah berkahwin dengan isteri pertamanya Siti Khadijah ketika berusia 25 tahun dan baginda telah mendapat wahyu pertama pada umurnya 40 tahun. Jadi seterusnya kita akan membuka pula kepada cerita yang ingin saya kisahkan pada kali ini. Semua mesti tak sabarkan nak tahu cerita apa yang kita nak bawa dalam video kali ini. InsyaAllah kita akan ceritakan tentang peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah ataupun dikenali juga sebagai peristiwa pembukaan kota Makkah ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa pembukaan kota Makkah ini telah berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Namun, adakah semua yang tengah mendengar video saya ini tahu kenapa ataupun sebab apa berlakunya peristiwa Fathul Makkah ini? Untuk pengetahuan semua, peristiwa ini berlaku kerana terdapat pelanggaran pada Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu apa? Sini saya cerita sikit. Perjanjian Hudaibiyah ini merupakan satu perjanjian yang telah dibuat antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum Quraisy iaitu wakilnya Suhail pada tahun ke-6 Hijrah pada bulan Zulkaidah. Di dalam perjanjian Hudaibiyah ini ada menyebut bahawa setiap suku kaum Arab boleh memilih untuk bersekutu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bersekutu dengan kaum Quraisy. Namun, kedua-dua pihak ini tidak boleh melakukan peperangan ataupun memulakan peperangan ataupun kita panggil sebagai gencatan senjata selama 10 tahun. Disebabkan perjanjian ini, Bani Khuza'ah telah memilih untuk bersekutu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala Bani Bakar pula telah memilih untuk bersekutu dengan kaum Quraisy. Untuk pengetahuan semua, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ni sebenarnya merupakan musuh sejak zaman Arab Jahiliyah lagi. Jadi, kesan dari perjanjian ini, mereka dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Sehinggalah berlakunya satu peristiwa yang menimbulkan pertempuran dan membatalkan perjanjian Hudaibiyah ini. Peristiwa yang menyebabkan terbatalnya perjanjian Hudaibiyah ini ialah pertempuran yang dicetuskan oleh Naufal bin Muawiyah Al-Daili daripada Bani Bakar. Pertempuran ini telah menyebabkan terbatalnya perjanjian Hudaibiyah tersebut. Pertempuran ini telah terjadi pada satu malam di bulan Syakban pada tahun ke-8 Hijrah. Naufal bin Muawiyah telah keluar bersama-sama dengan Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah di tempat kediaman mereka iaitu terletak di lembah Al-Watir. Malah, Bani Bakar juga telah mendapat bantuan senjata secara sembunyi daripada sekutu mereka iaitu kaum Quraisy. Dalam kejadian tersebut, Bani Bakar telah berjaya membunuh Bani Khuza'ah. Tidaklah semua, tapi telah membunuh beberapa orang Bani Khuza'ah dalam pertarungan tersebut. Dan ia menyebabkan berlakunya pertarungan dan peperangan di antara dua puak tersebut sehinggalah mereka sampai ke Tanah Haram. Setelah Bani Khuza'ah tiba di Mekah, mereka telah mendapatkan perlindungan di rumah Budal bin Warq Al-Khuzai dan kawan mereka yang bernama Arafi'i. Kemudian, Amru bin Salim Al-Khuzai terus ke Madinah untuk menemui baginda Rasulullah SAW bagi menyampaikan berita pertempuran tersebut kepada baginda. Setelah berita pertempuran tersebut sampai ke telinga baginda amat marah lalu menggerakkan ratusan ribu tentera Islam untuk menawan kota Mekah.
Namun sebelum Rasulullah melaksanakan perintah itu, Abu Sufyan selaku pemerintah kota Mekah pada waktu itu telah datang ke Madinah untuk berjumpa Rasulullah bagi melakukan rundingan. Namun Rasulullah telah bertekad dan menolak sebarang rundingan daripada kaum Quraisy dan ingin menuju ke Mekah secara terus tanpa pengetahuan penduduk Mekah. Dan ia hanya diketahui apabila tentera Islam hampir memasuki kota Mekah. Okey, tibalah detik di mana baginda dan tentera Islam menawan kota Mekah pada waktu ini. Kita sambung semula ya. Untuk makluman semua yang mendengar, tentera Islam pada waktu ini telah dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Dalam strateginya untuk menawan kota Mekah ini, baginda telah memerintahkan supaya tentera Islam ini berpecah kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan ini akan menjaga ataupun akan memasuki kota Mekah melalui setiap 4 penjuru kota Mekah. Selain itu, Rasulullah juga telah melarang semua tentera umat Islam daripada melakukan kekerasan ataupun pembunuhan semasa menawan kota Mekah, kecuali jika mereka terpaksa. Sebelum Rasulullah dan tentera Islam memasuki kota Mekah, baginda telah berpesan kepada Abu Sufyan untuk memberitahu kepada sekalian penduduk Mekah bahawa mereka dibenarkan untuk berada di rumah masing-masing di dalam Masjidil Haram ataupun di dalam rumah Abu Sufyan. Jika mereka duduk di ketiga tempat, mereka akan dijamin keselamatan mereka. Maksudnya, apabila mereka duduk di dalam 3 tempat ini, tentera Islam tidak akan merugikan mereka ataupun menyerang mereka. Oleh dengan itu, tentera Islam dapat memasuki kota Mekah tanpa sebarang pertumpahan darah. Namun, pertumpahan darah telah berlaku pada pasukan Khalid bin Al-Walid yang berada di bahagian selatan Mekah. Dalam pertempuran itu, 2 orang tentera Islam telah mati syahid dan 13 kaum Quraisy telah terkorban. Setelah baginda dan tentera Islam dapat memasuki kota Mekah, baginda terus meluru ke arah Hajarul Aswad, baginda memegangnya dan melakukan tawaf di sekeliling Kaabah. Selain itu, baginda juga telah memecahkan sebanyak 360 buah berhala di sekeliling Kaabah dan dengan itu terlepaslah kebatilan yang lama menduduki di dalam kota Mekah itu. Setelah berlakunya proses penawanan kota Mekah, Rasulullah pun berjumpa dengan semua kaum Quraisy yang masih selamat ataupun sebagai tawanan. Dengan suaranya yang tenang, Rasulullah berkata, "Hai kaum Quraisy, apakah yang kamu fikirkan akan aku lakukan ke atas kamu semua?" Kaum Quraisy sambil menatap, sebahagiannya menundukkan kepala diam, seakan pasrah dengan apa yang akan baginda lakukan ke atas mereka. Dan ini jawapan Quraisy apabila ditanyakan soalan sedemikian kepada mereka. Kaum Quraisy menjawab, "Tentulah baik kerana saudara iaitu Muhammad SAW merupakan seorang yang mulia. Tahu tak apa yang Nabi buat ke atas mereka dan apa yang Nabi cakapkan kepada mereka?" Nabi mengatakan sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, iaitu, "Tiada tempelak ke atas kamu pada hari ini. Oleh itu, ayuh beredarlah kamu semua bebas." Setelah itu, Rasulullah pun menyuruh Bilal memanjat ke atas Kaabah untuk melakukan azan setelah masuknya waktu solat. Dan itu adalah salah satu peristiwa penting di mana pertama kali umat Islam dapat membuka kota Mekah dan melepaskan kebatilan yang telah lama berlaku di dalam kota Mekah tersebut. Dan akhir sekali, dalam setiap cerita, kita mestilah kena simpulkan ataupun kita mestilah kena ambil pengajaran dalam setiap cerita yang kita dengar, baca atau kita sampaikan kepada orang lain. Oleh itu, ini adalah ibrah yang dapat saya simpulkan daripada kisah Fathul Mekah ini. Yang pertama, daripada kisah ini, ia telah menunjukkan kepimpinan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyusun dan mengatur strategi peperangan, iaitu dengan menggunakan kaedah 4 pasukan yang berjaga di 4 penjuru untuk mengepung setiap penjuru kota Mekah. Dengan itu, penduduk yang berada di dalam kota Mekah tidak dapat keluar daripada hasil kepungan tersebut. Yang kedua, peristiwa Fathul Mekah ataupun peristiwa pembukaan kota Mekah ini telah membuktikan bahawa Islam ini merupakan agama yang aman dan damai,
Artinya, Rasulullah sendiri telah melarang tenteranya daripada melakukan kekerasan ataupun pembunuhan kecuali jika terpaksa dalam proses menawan kota Mekah ini. Selain itu, Rasulullah juga telah berpesan kepada orang Quraisy, jika mereka ingin selamat, berlindunglah di 3 tempat yang telah saya sebutkan tadi, iaitu di rumah sendiri, Masjidil Haram ataupun di rumah Abu Sufyan. Dengan mereka berlindung di 3 tempat itu, tentera Islam tidak akan menyerang mereka tanpa sebab. Dan yang terakhir sekali yang saya dapat simpulkan melalui kisah ini, kita dapat melihat sikap kemaafan yang ada dalam diri Rasulullah. Dapat dilihat melalui kemaafan yang Rasulullah berikan kepada kaum Quraisy yang mereka berjaya tawan. Nabi langsung tidak menghukum mereka, apatah lagi bercakap dengan mereka dengan cara yang kasar. Malahan Nabi juga membebaskan mereka dengan cara yang baik. Oleh hal itu, berakhirlah sudah kisah saya pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih daripada saya.